Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمين والمسلمات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang berusaha tuan pengerusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, para ahli jawatan kuasa masjid, setia alam, para muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita dan mengurniakan kepada kita kekuatan untuk datang ke rumahnya bagi menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian Allah masih lagi mengurniakan kita dengan kekuatan untuk kita berjihad, bermujahadah, untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran yang akan saya bacakan pada malam ini. Dan kita masih lagi berada dalam tafsir surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, yang bermaksud orang-orang yang curang, orang-orang yang menipu dalam takaran dan timbangan. Dan kita telah menyelesaikan ayat 1 sehingga ayat 6 daripada surah Al-Mutaffifin di bawah tajuk besarnya ancaman Allah terhadap orang-orang yang curang, yang menipu dalam takaran dan timbangan. Dan kita masuk pada kisah yang kedua di dalam surah Al-Mutaffifin daripada ayat 7 hingga ayat yang ke-17. Kalau sempat dan kalau tak sempat, beberapa ayat yang kita akan sentuh pada malam ini insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, tajuk besarnya pada malam ini ialah ayat 7 hingga ayat 17 itu ia akan menceritakan berkenaan dengan keadaan orang-orang yang celaka. Keadaan orang-orang yang celaka. Kenapa mereka celaka? Dan balasan untuk mereka pada hari kiamat. Keadaan orang-orang yang celaka dan balasan untuk mereka pada hari kiamat. Seperti biasa, saya akan membacakan ayat ini, dan marilah muslimin dan muslimat, bagi muslimat ikutilah secara perlahan, dan bagi muslimin bolehlah mengikuti dengan agak kuat sedikit bacaan yang saya akan bacakan sebentar nanti. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran ini insya-Allah. Ayat yang ke-7, saya bacakan ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-7 insyaallah. Kalla inna kitabal fujjari lafi
sijjin. Dia kalau talaqi musyafahah ni kita tak baca panjang-panjang, kita baca 2-3 kalimah ni kan. Bila baca panjang-panjang ni kadang-kadang anak-anak kita tak sempat nak ikut. Sekali lagi saya ulangkan, insya-Allah. Saya akan potong-potongkan ayat yang ketujuh itu. Yang la tu saya akan panjangkanlah, walau saya berhenti tapi saya akan panjangkan. Ini kaedah untuk talaqi musyafahah bagi mereka yang belum dapat membaca Al-Quran dengan baik. Contohnya anak-anak kita ke di rumah, ataupun kawan-kawan kita yang nak belajar mengaji yang dah berumur tu, jangan lagi diajar dengan Iqra. Kadang-kadang murid kanak-kanak pun bila kita ajar Iqra, dia tak boleh nak menguasai, kita terus ajar Al-Quran sebagaimana Jibril alaihi salam membacakan Al-Quran kepada Nabi dengan menggunakan konsep talaqi musyafahah. Saya bacakan ayat ketujuh itu semula. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Kalau kita sambung terus kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Itu ayat yang ketujuh daripada surah Al-Mutaffifin yang bermaksud kalla. Kalla itu maksudnya sekali-kali jangan begitu. Kalla nanti kita akan huraikan di bawah tu maksud kalla. Kalla ni juga ia bermaksud sudah pasti, sudah tentu, ataupun sudah tentu pasti. Begitulah yang akan berlaku kan. Maksud kalla itu ialah sekali-kali jangan begitu, ataupun pasti kan, sudah tentu, sudah pasti. Apa yang sudah tentu, sudah pasti itu sesungguhnya catatan orang yang derhaka. Catatan orang yang derhaka bermaksud orang-orang yang derhaka ini ialah orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Munafik, kafir, munafik dan fasik termasuk dalam kategori orang-orang yang derhaka. Mereka derhaka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita selamat daripada kafir, kekufuran. Sebab malam ni yang datang solat ni insya-Allah semuanya yang beriman. Jadi kita selamat daripada kederhakaan terhadap Allah di bawah kekufuran. Dan mudah-mudahan kita juga selamat di sisi Allah daripada menjadi golongan orang-orang yang munafik, pepat di luar, rencung di dalam, seperti api di dalam sekam, seperti gunting dalam lipatan, kan? Dan itu yang kita belajar dalam peribahasa Melayu kan, seperti gunting dalam lipatan, seperti api di dalam sekam, pepat di luar, rencung di dalam. Ini sifat dan sikap orang-orang munafik. Di mulutnya lain, di hatinya lain. Dia kata dia beriman kepada Allah, hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah. Dia cuba menipu manusia dan dia cuba menipu Allah. Manusia mungkin dia berjaya menipunya, tetapi dia tidak berjaya menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelompok yang kedua, orang yang derhaka. Derhaka iaitu yang kafir, yang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat munafik. Dan yang ketiga, orang-orang yang durhaka ini ialah orang-orang yang fasik. Fasik ni maksudnya manusia yang berkekalan melakukan perbuatan dosa kan, berkekalan, dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang fasik.
Mereka golongan yang berkekalan melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah golongan yang fasik. Itu maksud orang-orang yang derhaka. Jadi Allah kata sesungguhnya catatan orang-orang yang derhaka lafi sijjin, benar-benar tersimpan dalam sijjin. Kita biasa dengar sijjin kan? Nun hujung kan, sijjin. Apa maksud sijjin? Sijjin ialah kitab yang mencatat perbuatan orang-orang yang derhaka seperti golongan syaitan. Jadi sijjin ini adalah satu kitab yang mana di dalam kitab itu dicatatkan golongan orang-orang yang derhaka kepada Allah, iaitu kelompok yang kufur, yang munafik dan yang fasik, seperti golongan para syaitan. Orang-orang kafir, orang-orang kafir ini termasuklah dalam senarai mereka di sijjin itu. Dan orang-orang munafik yang mana mereka ini tersimpan di sijjin. Dan ada juga yang berpendapat bahawa sijjin adalah sebuah sumur di neraka Jahannam. Bunyi sumur tu sedaplah, macam kolam air kan. Sumur ni macam kolam air. Kalau di padang pasir tu kan ada kawasan sumur, ada kawasan kolam takungan air tu. Bunyinya seronoklah sumur tu. Tapi sijjin ini adalah sumur yang terdapat di dalam neraka Jahannam, di dalam neraka Jahannam. Dan ada pula yang berpendapat bahawa sijjin adalah tempat yang paling bawah di bumi yang ketujuh, yang merupakan tempat kembali orang-orang yang derhaka. Ada juga yang berpendapat begitu. Maksudnya sijjin ialah bumi yang paling bawah sekali, kawasan di bumi ini yang paling bawah sekali, dan ia menjadi tempat kembalinya orang-orang yang derhaka. Panaslah bumi ini pun memang panas di bawah sekali, di mantel bumi itu kan. Di mantel bumi, kita belajar sains itu kan, adalah kawasan yang paling panas sekali. Kalau dalam surah Al-Fil, kita membaca ayat yang berbunyi faja'a tarmihim bihijaratin min sijil. Yang tu sijil kan, sijil. Yang tu pun pendapat mengatakan ia adalah merupakan kawasan bumi yang paling panas sekali, paling panas sekali di kerak bumi tu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mukjizat kepada burung ababil itu untuk mengambil batu-batu yang panas daripada sijil. Yang tu sijil, yang ni sijin. Dan batu-batu tu, burung tu dia boleh pegang. Allah bagikan mereka mukjizat, mereka boleh pegang batu-batu tersebut dan mencapakkannya kepada tentera Abraha. Bayangkan batu panas kan? Batu panas yang bila kena sahaja tentera bergajah Abraha, mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, rontok badan mereka kan, hancur badan mereka terkena dengan sijil itu, batu, ketulan-ketulan batu. Tak besar mana pun, kecil ya. Tetapi Allah nak menunjukkan bahawa apabila Allah murka, Allah boleh menghadirkan binatang yang kamu rasa paling lemah, tetapi pada waktu itu binatang yang kamu rasa paling lemah akan menghancurkan kesombongan kamu. Bagaimana kalau Allah sendiri yang campur tangan di dalam menghancurkan kamu? Lagi teruk daripada itulah, betul tak? Baru hantar makhluk je, belum Allah lagi yang campur tangan tu kan. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi ada yang berpendapat bahawa sijin adalah tempat yang paling bawah di bumi yang ketujuh, yang merupakan tempat kembali orang-orang yang durhaka. Dan menurut Ibnu Katsir, yang benar, menurut Ibnu Katsir, ini pandangan bagi Ibnu Katsir, yang benar bahawa sijin diambil daripada perkataan sajn, sin jim nun, sajn, yang bermaksud sempit, kerana semua makhluk setiap kali menuju ke bawah, maka tempatnya semakin sempit
Setiap makhluk ni bila dia dibaling masuk ke dalam neraka tu, lagi dalam jurang itu dia lagi sempit, lagi menyeksakan. Itu jurang api neraka Jahannam itu. Sedangkan jika semakin ke atas, maka tempatnya semakin luas. Dia atas tu luas, yang bawah tu semakin sempit. Itu maksud Imam Ibnu Katsir. Demikian juga kerana tempat kembali orang-orang derhaka adalah ke neraka Jahannam, yang tempatnya berada di paling bawah ataupun yang paling rendah sekali. Itu neraka Jahannam. Neraka tu ada beberapa tingkatan kan, dan neraka Jahannam terletak di tingkatan yang paling bawah, dan ia neraka yang paling ganas sekali. Dan neraka Jahannam itu adalah neraka yang khusus. Orang beriman dia tak masuk dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam ini adalah neraka yang khusus untuk orang kafir dan orang-orang munafik. Dia khusus. Jadi orang munafik, di sisi Allah darjat orang munafik sama dengan orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Cukup bahaya. Ramai ada golongan munafik ni, ramai. Ketika kejatuhan negeri Melaka, kota Melaka, ramai orang munafik yang membantu untuk menjatuhkan kaum dia sendiri. Betul tak? Ketika kejatuhan Syria, ramai orang munafik yang bersekongkol dengan Amerika dan sebagainya. Seperti kejatuhan Iraq, Libya, mana lagi? Ini cerita-cerita yang sekarang. Yang zaman Nabi Muhammad pun dah ada orang munafik ni kan. Bayangkan, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi cukup bahaya. Sebab itu kita kena hisap, menyemak diri kita ni. Ada tak ciri-ciri orang munafik dalam diri kita ni? Pepat di luar, rencong di dalam. Al-Quran kata A, kita kata B. Hadis kata B, kita kata C. Melawan, memanjang. Dan kadang-kadang dia tidak tunjuk pada orang, tetapi dia duduk di belakang, kan? Dia tak tunjuk pada orang. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu kita tak boleh nak tahu siapa orang munafik ni, betul tak? Sebab dia beriman sama seperti kita. Sebagaimana Abdullah bin Ubay itu solat di belakang Nabi. Bila Nabi bagi kuliah ceramah, dia orang di depan sekali dengar. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni ketika Nabi hidup, Nabi pun tak tahu Abdullah bin Ubay ni orang munafiknya. Nabi pun tak tahu. Ketika Nabi masih hidup, Nabi pun tidak tahu bahawa Abdullah bin Ubay itu adalah bapa kepada orang munafik, kepala segala orang munafik. Bila Abdullah bin Ubay mati dan Nabi ingin menyembahyangkan jenazahnya, nak solat jenazah, baru Allah bagi tahu kepada Nabi bahawa tak perlu kau solatkan jenazah orang yang munafik tu. Bayangkan bahaya orang munafik ni, betul tak? Cukup bahaya. Yang menjatuhkan kerajaan Islam, yang menjatuhkan pemerintahan Islam, semuanya adalah kelompok orang-orang munafik yang bersekongkol dengan orang-orang kafir. Sebab itu bagi Allah tempat mereka sama di dalam neraka Jahannam. Sebab bahayanya, bahkan lebih bahaya lagi orang munafik berbanding orang kafir. Sebab orang kafir kita tahu dia memang kafir, kan? Kita tahu dia orang kafir. Tapi orang munafik kita tak tahu. Dia solat bersama-sama dengan kita, dia mengaji bersama-sama dengan kita, bahkan dia mungkin berserban, berjubah, kan? Tapi dia pepat di luar, rencong di dalam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala melaknat kelompok orang munafik. Kelompok orang munafik ini di dalam neraka Jahannam. Ayat ini menunjukkan bahawa neraka berada di bawah, sedangkan syurga berada di atas. Jelas lah tu. Neraka sifatnya berada ke bawah, manakala sifat syurga pula ialah meninggi ke atas. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata, di antara ahli syurga, di antara kamu yang menghuni syurga dengan ahli syurga yang lebih tinggi kedudukannya syurganya berbanding kamu, ialah seperti kamu di bumi melihat bintang-bintang di langit.
Ni bila kita keluar pada malam ni, kita keluar ke dataran sana, kita pandang ke langit, kita akan nampak bintang-bintang. Jadi Nabi kata, perumpamaan kamu yang masuk syurga, tapi syurga kamu ni hebat dah, cuma syurga kamu ni berbanding dengan syurga orang yang lebih soleh tu, syurga dia tu seperti kamu melihat bintang-bintang di langit. Contohnya kita masuk syurga Adnin ke, Jannatul Ma'wa ke, Jannatul Khuldi ke, kita masuk dalam syurga-syurga itu, berbanding dengan syurga Firdaus itu seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Ni bila kita keluar ke dataran ni, kita pandang ke langit, kita kata apa? Ya Allah, apa yang ada di bintang sana tu? Betul tak? Apa yang ada di planet sana? Seronoknya kalau dapat pergi. Begitulah Nabi buat perumpamaan antara syurga yang kamu masuk dengan syurga para Nabi dan Rasul, syurga para syuhada, para salihin, para siddiqin, yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah An-Nisa ayat 69 tu, ayat 69, alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah An-Nisa ayat 69. Orang-orang yang dikurniakan nikmat kepada mereka olehmu ya Allah daripada kalangan para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, daripada orang-orang golongan yang membenarkan seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wasyuhada, orang-orang yang syahid pada jalan Allah, yang mati syahid dalam medan peperangan menegakkan kalimah Allah, mempertahankan maruah kalimah Allah Subhanahu wa taala, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Siapa orang-orang yang saleh pada ayat itu? Orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan mengikuti 100% ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah kelompok yang berada di dalam syurga Firdaus. Maka kalau kita masuk syurga yang lebih rendah daripada itu, saya sebenarnya tak sanggup nak sebut syurga yang lebih rendah, kerana syurga tu memang hebat, betul tak? Tapi kita nak bagi faham, saya nak bagi muslimin muslimat faham tu. Jadi maksudnya kita masuk syurga tu, bagi kita syurga tu dah tahap rendah dah, tetapi hebatnya jangan ceritalah, kan? Kenikmatan syurga itu tak boleh dinilai, tidak ada tandingan. Walaupun syurga yang kita masuk tu bagi kita syurga yang paling rendah, tetapi kita tu nanti kita terasa lagi, ya Allah, ada syurga yang lagi tinggi. Kalau aku dapat masuk situ kan seronok. Sebab itu Nabi berpesan kepada kita, jangan sesekali kamu meminta syurga melainkan hanya meminta syurga Firdaus. Tiap-tiap hari kalau kita minta, ya Allah masukkanlah aku ke dalam syurga, jangan pilih syurga lain, minta syurga Firdaus. Itu adalah saranan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suruh kita minta Jannatul Ma'wa, tak, Jannatul Khuldi, Jannatul Naim, Nabi tak suruh. Yang Nabi suruh minta Jannatul Firdaus. Kena ingat tak? Jangan duk minta syurga lain, mintalah hanya syurga Firdaus. Sebab itu saranan Nabi. Bila Nabi bagi saranan, bermaksud ia adalah arahan ataupun pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi tahu kepada Nabi, wahai Muhammad, kau bagi tahu umatmu, kalau nak minta syurga, berdoalah kepadaku minta syurga Firdaus, jangan minta syurga lain. Maka kalau tak dapat pun sekurang-kurangnya kita dapat syurga yang tinggi lagi, betul tak? Kalau tak dapat, tapi harapan kita dapat dah. Jangan duk rasa tak dapat lah. Ustaz, saya tak layak Ustaz masuk syurga Firdaus. Jangan kata begitu. Allah tak suka kita kata begitu. Sebab Allah yang suruh minta. Allah tahu kita ni orang yang banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kesilapan, tapi tetap Allah suruh Nabi Muhammad bagi tahu umat dia, umat baginda sallallahu alaihi wasallam, agar mereka meminta hanyalah syurga Firdaus. Itu jelas. Jangan duk lawan Nabi, ya Rasulullah aku tak layak. Jangan. Sahabat pun jumpa dengan Nabi, menangis. Sahabat dengan menangis, hari-hari menangis. Jumpa daripada kalangan Ansar, sahabat daripada kalangan Ansar, dalam hadis disebutkan hari-hari menangis. Jumpa Nabi menangis. Nabi tanya, kenapa kau ni asyik menangis ya?
Dia kata, ya Rasulullah, ketika aku dan dirimu masih hidup, aku dapat bertemu denganmu. Hari-hari aku rasa rindu kepadamu ya Rasulullah. Bila aku melihat wajahmu, aku rasa gembira, aku rasa seronok. Tetapi aku juga menangis. Kenapa? Kerana aku takut nanti kalau aku mati, aku tahu kau akan masuk dalam syurga Firdaus. Aku masuk syurga mana aku tak tahu lagi. Tak akan bersama-sama denganmu lah ya Rasulullah. Menangis sahabat daripada kalangan Ansar. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa ayat 69 hingga 70 itu. Barang siapa yang bertaat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, maka nanti dia akan bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus. Susah ke? Tak susah pun. Taat kepada Allah. Nak taat kepada Allah susah ke? Tak susah. Solat 5 waktu jangan tinggal. Betul tak? Sebab solat 5 waktu tu yang wajib. Tak buat yang sunat tak apa ke? Bukanlah kalau tak apa, kalau tak buat yang sunat. Tapi nama pun sunat. Allah kata sunat. Sunat lah, betul tak? Dia tak boleh jadi wajibnya. Yang paling penting ialah menunaikan yang wajib dulu. Betul? Sempurnakan yang wajib itu. Jangan kau banyak solat-solat sunat, tapi solat wajib kau tak sempurna. Ada manusia dia begitu kan, solat wajib dia tak sempurna, tak dijaga dengan baik, solat dalam keadaan lalai. Tapi kalau dalam solat sunat dia, ada orang dia tak solat isyak, tapi dia solat sunat tarawih. Ada yang solat sunat tarawih buat dia, solat isyak tak buat dia. Sedangkan kalau dia tak solat tarawih, Allah murka tak pada dia? Allah tak murka, sebab namanya pun masih kategori sunat. Tapi kalau dia tak buat yang wajib, Allah murka tak? Allah murka. Sebab nak taat kepada Allah bukannya susah. Nak taat kepada Allah ada beberapa syarat yang sangat mudah untuk kita lakukan. Yang pertama sekali, jangan syirik kepada dia. Kemudian apa yang dia wajibkan, buat. Sudah, selesai. Walaupun yang wajib itu kamu buat ringkas, tetapi kamu buat sungguh-sungguh, Allah tetap akan terima. Betul tak? Ke dalam solat wajib tu pun, buat yang wajib je. Tiba-tiba ada juga orang macam ni kan. Dah lah solatnya wajib, yang dia solat wajib tu pun dia buat yang wajib je, yang rukun-rukun je, yang wajib. Takbiratul ihram yang pertama dia sebutlah berdiri lurus. Kemudian takbiratul ihram yang pertama. Takbiratul ihram yang lain dia tak sebut pun, dia diam je, dia bergerak aja. Tak apalah sebab sunat, betul tak? Yang lain itu sunat. Yang wajib hanyalah takbiratul ihram yang pertama. Allahu akbar. Punyalah tak nak buat, nak angkat tangan pun tak nak. Ya, angkat tangan pun sunat, tak ada masalah pun, betul tak? Tak nak buat juga. Dia kira nak buat yang wajib sungguh-sungguh. Lepas tu dia rukuk, dia diam, tak baca subhana rabbiyal azim. Tak apalah sebab sunat. Dia pun i'tidal, tak sebut sami Allahu liman hamidah, tak bersebut pun rabbana walakal hamdu ataupun Allahumma rabbana lakal hamdu, tak sebut pun, diam juga. Tak apa, yang sunat. Kemudian dia sujud. Sujud itu wajib, betul? Bacaan dalam sujud sunat, dia tak baca. Kemudian dia duduk antara dua sujud, dia tak baca Rabbighfirli. Dia duduk balik sujud, dia sujud balik yang kedua. Kemudian dia bangun untuk rakaat yang kedua kalau solat subuh dah. Ya Allah, dia buat yang wajib saja. Allah redha tak pada dia? Allah redha, sebab itu yang Allah wajibkan. Cuma dia menambah-nambah yang sunat itu, Allah lebih akan cinta kepada dia lah. Tapi ingat kita ada belajar hadis sahih bagaimana sahabat yang Nabi kata dia adalah ahli syurga, Allah telah jamin dia masuk syurga, dan dia hanya melakukan yang wajib sahaja pun dapat jaminan masuk syurga, kerana hati dia yang sejahtera. Betul tak? Dia tak suka mengumpat orang, dia tak suka membawang orang, dia tak suka memfitnah orang, dia tak suka mentohmah orang, dia tak suka menzalimi orang, dia tak buat benda-benda itu semua. Maka walaupun dia hanya melakukan perkara yang wajib, Allah ketika lelaki itu masih hidup, ketika lelaki itu masih hidup, saya tak ingat daripada golongan muhajirin ataupun ansar,
Tapi peristiwa itu berlaku di Madinah kan, pada waktu itu, waktu subuh. Nabi tanya kepada sahabat, inginkah kamu melihat seorang ahli syurga? Nabi pun kata, tu dialah yang masuk tu ahli syurga. Para sahabat ni semua terkejut belaka. Dia Nabi kata ahli syurga. Kenapa terkejut? Sebab amalan dia biasa-biasa. Baca Quran pun gagap-gagap. Kita baca Quran lancar. Ni sahabat ni baca Quran pun gagap-gagap. Tapi Allah jamin dia sebagai ahli syurga kerana dia tidak pernah menzalimi orang lain. Bahkan dia tidak menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikatnya kita tak mampu nak menzalimi Allah, betul tak? Yang kita zalimi adalah diri kita sendiri. Jadi bayangkan muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau dia buat begitu pun Allah tetap akan redha. Nak taat kepada Allah senang. Jangan syirik. Laksanakan yang wajib. Yang wajib bukan banyak. Solat wajib. Lepas tu pergi Mekah naik haji, tu pun Allah letak ujung tu, man istata'a ilaihi sabila. Kalau mampu, kalau tak mampu tak apa, betul tak? Duit banyak tak terpilih, tak mampu. Duit banyak sakit pula, tak mampu. Tak ada duit lagilah tak mampu. Jangan buat saja-saja tak ada duit lah, sudahlah kan. Manjang tak ada duit saja-saja. Simpan RM10 pun tidak ditabung haji, tapi berharap dapat naik haji. Lainlah cerita kan. Patut simpanlah dulu, betul tak? Yang mencukupkan simpanan itu Allah. Tapi kita kena simpanlah. Kok RM1 sebulan pun simpanlah. Ini asal kata RM1, 50 sen pun tak buka tabung haji itu. Tapi berharap dapat naik haji. Mudah-mudahan lah dapat naik juga ke orang pilih melalui apa ni? Apa dipanggil haji Prada apa? Apa? Purada apa? Itu pun ramai yang kena tipu, betul tak? Muslimin muslimat rahimakumullah. Ni mudah. Kemudian syarat yang kedua, dia kena taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak taat kepada Nabi macam mana? Ikut je ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi buat, kita buat semampu kita. Bukan suruh buat semua, betul tak? Yang Nabi buat, kita buat semampu kita. Yang Nabi tak buat, tak usah duk memandai-mandai. Dah, sudah, selesai. Maka dia akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang dikurniakan nikmat sebagaimana para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Dan dia insya-Allah akan dimasukkan Allah ke dalam syurga Firdaus. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itu ayat yang ke-7, selesai. Kita masuk pada ayat yang kedua, saya bacakan dan muslimin muslimat ikut. Wa ma adraka ma sijjin. Itu ayat yang kedua. Wa ma adraka ma sijjin. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, apakah sijin itu? Allah tanya kepada Nabi. Wa ma adraka. Ka itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata ganti nama. Tapi Allah bukan tanya Nabi Muhammad je. Allah tanya kita jugalah tu. Kamu tahu tak apakah itu sijin? Kan Allah tanya, apakah kamu tahu apakah itu sijin? Allah terangkan. Allah tanya, kemudian Allah jawab. Tapi sayangnya Allah kepada kita kan. Allah tanya dan tentulah manusia tak tahu, betul tak? Tak tahu manusia sijin tu apa. Allah jawab. Allah kata kitabun, saya baca tuan-tuan, tuan-tuan ikut. Lepas tu kitabun marqum. Okey, maksudnya iaitu kitab yang berisi catatan amal. Sijin itu kata Allah ialah kitab yang berisi catatan amal. Yakni kitab yang disebutkan di sana amal mereka yang buruk, yang buruk je. Maksudnya pada sijin itu adalah satu kitab yang mana di dalam kitab itu dituliskan amal-amal keburukan manusia yang derhaka kepada Allah daripada kalangan orang kafir, orang munafik dan orang fasik.
Bayangkan muslimin muslimat rahimakumullah, kita orang beriman ni dia lain sikit Sebab itu untung kita jadi orang beriman ni. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih, Allah akan bagi kita setiap orang yang beriman ni, mudah-mudahan kita mati dalam iman lah tuan-tuan kan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan kita tidak mati melainkan di dalam keimanan. Bagi kita orang yang beriman ni, Allah telah memerintahkan dan menentukan malaikat yang tertentu untuk mengiringi kita sehingga ke dalam kubur bila kita mati nanti. Bukan malaikat Munkar dan Nakir tu. Munkar dan Nakir tu lain. Munkar dan Nakir tu malaikat yang menyoal orang yang berada di alam barzah. Yang ni malaikat khas. Dua orang malaikat Dua malaikat ini memang tugasnya khas. Apa tugasnya? Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada orang yang mati dalam keadaan beriman. Tak kiralah dia mati dalam keadaan beriman tu, dia ulama ke, dia ustaz ke, dia tok wali ke, dia hakim ke, dia imam ke, dia Bilal, dia Siak ke, dia orang biasa-biasa ke, yang penting dia mati tu dalam keadaan beriman. Allah akan wakilkan dua malaikat yang akan ikut dia sehingga di alam barzah dia tu nanti, ataupun alam kubur dia tu nanti. Apa kerja malaikat ni? Kerja malaikat ini adalah berdoa untuk orang yang mati tu. Tu kerja dia sampailah kiamat berlaku. Masya Allah. Sampai kiamat, malaikat itu akan berdoa, Allahumma ghafir lahu warhamhu, ya Allah ampunkan dia dan rahmati dia. Dan pahala doa malaikat itu akan dicatat untuk orang yang mati itu sehinggalah berlakunya kiamat. Masya Allah, muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itulah orang yang mengetahui kehebatan Islam, dia nak sebarkan Islam ni kepada seluruh manusia yang belum lagi masuk Islam. Itu kelebihan kita, kelebihan yang akan kita dapat nanti insya-Allah. Bila kita matilah, kita hidup ni, malaikat ada juga yang mendoakan kita. Seperti kita berada dalam majlis ilmu ni, ada malaikat yang akan mendoakan kita. Seperti kita duduk dalam kehidupan dunia ni dengan keadaan kita taat kepada Allah, tidak melakukan maksiat, akan ada malaikat yang mendoakan kita. Yang ni yang lain, khas. Tugas-tugas khas punya malaikat. Mereka akan masuk dan duduk bersama-sama kita di alam kubur itu, dan mereka akan mendoakan kita. Bayangkan, malaikat yang mendoakan kita. Malaikat ni maksum, tak ada dosa. Orang tak ada dosa. Orang lagi, makhluk yang tak ada dosa, bila mendoakan kita, Allah terima tak doa dia? Allah terima doa dia. Dan pahala itu akan diberikan kepada kita muslimin muslimat rahimakumullah. Masya Allah kan, kelebihan. Jadi As-Sijjin ini adalah kitab catatan amalan yang khas untuk orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kalangan orang kafir, orang munafik, dan juga orang yang fasiq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung lagi pada ayat yang ke-10, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10 Saya dah baca wailun yauma idzil mukadzibin tadi, dah baca belum tuan-tuan? Belum kan? Ayat yang ke-9 yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah sijin itu? Kita dah bacakan kitabum marqum, iaitu kitab yang berisi catatan amal, yakni amal-amal orang-orang yang derhaka kepada Allah. Kemudian pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan dan muslimin muslimat ikut. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun ni maksudnya apa? Celakalah. Allah yang kata, Allah kata celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari
kiamat itu bagi orang-orang yang mendustakan. Apa yang didustakan? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Tuan-tuan baca, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ayat yang ke-11, iaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, yakni hari yang di sana Allah membalas amal mereka. Orang kafir ni ada yang kata ya ke ada hari kiamat, betul tak? Orang munafik ni pula sama juga, dia percaya juga ada hari kiamat, tapi perangai dia tu seperti orang yang tak percaya pada adanya hari kiamat, betul tak? Perangai dia tu, sanggup dia mendustakan orang-orang yang beriman, sanggup dia pepat di luar, rencung di dalam, seperti gunting dalam lipatan. Maka dia dikategorikan orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat. Maka Allah kata celakalah orang yang mendustakan hari kiamat. Orang yang merasa dia tak akan menghadapi hari kiamat, kalau dia buat zalim pada orang tu, segila-gila dia buat zalimnya. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Muslimin muslimat rahimakumullah, ketika azan dilaungkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah waktu mustajab doa. Jadi perbanyakkan doa ketika azan sedang dilaungkan. Kemudian selesai daripada azan, selepas Bilal menyebutkan la ilaha illallah, kita pun menjawab la ilaha illallah.
dan disunatkan kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang terbaik sekali ketika itu dibacakan dengan selawat Ibrahimiyah tu, seperti mana dalam tahiyat akhir. Kemudian Nabi juga menyuruh kita supaya kita berdoa selesai daripada azan. Doa selesai daripada azan itu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah tu sampai habis. Kemudian Nabi juga menyuruh kita menambah lagi doa, kerana ia adalah waktu mustajab doa. Jadi jangan tinggalkan dua waktu kelebihan ketika azan dilaungkan dan di antara azan dan iqamah ataupun selepas daripada azan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi Allah kata celaka kepada orang-orang yang mendustakan, yang tak percaya tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Marahnya Allah kepada orang kafir ni, marahnya Allah kepada orang munafik, orang yang fasik ni. Berani mereka kata kiamat tak ada, bila kami mati kami akan jadi tanah, hancur macam tu sajalah. Sedangkan dia melihat setiap hari, setiap detik dan ketika kerosakan-kerosakan yang berlaku pada alam ini, kan? Tidak ada yang akan kekal. Allah pula bagi tahu akan berlakunya kiamat di saat dunia ini akan hancur, seluruh alam ini akan hancur, dan kamu akan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diadili daripada sekecil-kecil kebaikan sehinggalah ke sekecil-kecil kejahatan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi marahnya Allah tu, Allah kata apa? Celaka kepada orang yang mendustakan hari kebangkitan. Mereka tak percaya bahawa mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar dan diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita orang yang beriman, kita yakin dengan hari kebangkitan. Ia satu motivasi, hari kiamat ini adalah satu motivasi bagi orang yang beriman. Apa motivasi dia? Jangan kau risau, jangan kau sedih. Walaupun di dunia ini orang Islam dihina, diseksa, dibuat dengan pelbagai cara. Bukan orang kafir saja yang menghina orang Islam, bahkan orang Islam yang bersifat munafik itu sendiri pun menghina orang Islam. Betul tak? Menzalimi orang Islam. Orang Islam yang bersifat munafik itu sendiri yang menzalimi orang Islam. Tapi jangan kamu sedih, jangan kamu rasa kecil hati dan kecewa, kerana nanti bila kiamat berlaku, Allah akan mengadili kamu. Bersabarlah, berdoalah dan berusahalah agar agama Allah ini terus ditegakkan di atas muka bumi ini. Muslimin muslimat rahimakumullah. Matinya kita, Allah Subhanahu wa taala akan menilai sebagai mati syahid. Kalau kita tak mati syahid pun, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kita dengan pahala syahid, dengan syarat kita berharap agar kita mati syahid. Nabi kata begitulah, barang siapa yang berazam untuk mati syahid tetapi dia tidak mati syahid dalam peperangan jihad menegakkan kebenaran Islam, mempertahankan maruah agama Islam, dia mati di atas tempat tidur dia sekalipun, Nabi kata dia akan dikurniakan pahala syahid. Pahala syahid lah, kelebihan syahid macam orang syahid tu tak dapat lah tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang tu special untuk orang yang mati berjihad pada jalan Allah. Tapi kalau kita berniat nak mati macam mereka tu, mati syahid tu, Allah akan bagikan kita pahala mati syahid itu walaupun kita mati di tempat tidur. Itu hakikatnya. Kerana kita yakin akan adanya hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan. Jadi cukup setakat itu untuk malam ni. Kita sempat daripada ayat yang ke-7, 8, 9 dan ayat yang ke-10 hingga 11. Ayat yang ke-10 hingga 11 pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan dan bulan-bulan yang seterusnya pada tafsir bagi ayat-ayat yang lain. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk atas kelemahan hawa nafsu serta tipu daya iblis dan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Allah, Engkau permudahkanlah bagi kami akan segala urusan keduniaan kami yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, dan yang dapat memudahkan kami untuk mencari dan menerima rezekimu yang halal dan Engkau berkati.
dan Engkau permudahkanlah bagi kami akan segala urusan akhirat kami, sehinggalah kami, ahli keluarga kami dan seluruh zuriat keturunan kami dapat masuk dan menjadi penghuni syurga Firdaus-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Selamatkanlah kami dengan keselamatan yang terbaik di dunia ini ya Allah, dan selamatkanlah kami dengan keselamatan yang terbaik di hari akhirat nanti ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.